Dalam bearing ini, alat yang penting adalah kompas. Kompas itu menunjukkan sudut, ya, arah kompas utama dan sudut kompas. Terdapat 8 arah kompas utama seperti rajah. Kita ada 8 arah utama iaitu utara, timur laut, timur, tenggara, selatan, barat daya, barat dan barat laut. Tapi yang utama, yang betul-betul utamanya adalah utara, timur, selatan dan barat. Okey. Sudut antara arah itu setiap satunya bersudut 45 darjah. Itu yang asas dia. Sudut kompas diukur dari garis arah utara. Panduan dia adalah pada arah utara, ikut arah jam ke arah berkenaan. Kalau kita tengok dalam rajah ini, cuba kita tengok, apa saya lukis semula. Rajah tu bagi besar. Okey. Dia mesti arah utara dan pusing ikut arah jam. Katakan ni dia punya pusat. Okay, kita tarik macam itu. Okey, kalau kita nak mengukur titik itu, ini sudut kompas dia. Sudut kompasnya. Katakan di sini adalah 60 darjah. Dia bukan kalau lawan arah jam. Okey, saya tunjukkan. Kalau lawan arah jam, sudutnya di sini. Di situ. Tapi kita ikut arah jam. Maknanya sudutnya kita ambil sebagai sudut 60 itu untuk arah sudut kompas. Itu sudut kompas. Maka bearing AB, kalau kita pada contoh bearing AB, kita tulis dalam macam ni. Boleh. Contohnya macam inilah. Ini sudut. Okey, sudut di sini kita panggil dia sudut kompas. Sudut kompas sama dengan 60 darjah, ya. Sudut kompas 60 darjah berada di sini. Kita ambil dari utara mengikut arah jam. Arah yang dinyatakan dengan menggunakan sudut kompas. Tadi kita dah tahu sudut kompas. Diukur dalam unit darjah sama macam sudut kompas dan ditulis dalam 3 digit dari 000 darjah sehingga 360 darjah. Ya. Dia untuk yang lebih daripada 100 darjah tu tak ada masalah. Cuma yang kurang daripada 100 kita kena tambah kosong sebelum kita tulis sudutnya. Contoh, kita tengok contoh di bawahnya. Okey, kita tahu contoh yang pertama ni. Okey, kita ada sudut di sini adalah 150 darjah. Jadi bearing Q dari P. Okey. Bearing Q dari P. Dari P, maknanya P itu sebagai pusat dia. Maknanya daripada utara pergi ke itu ikut arah jam adalah 150 darjah. Bearingnya adalah 150 darjah. Manakala untuk yang contoh B ni kita tengok bearing P dari Q. Bearing P dari Q. Maknanya sekarang ni Q itu telah jadi pusat. Maknanya kita ukur dari Q utara ikut arah jam ke Q 200 darjah. 200 darjah. Contoh soalan. Mencari bearing titik P dari titik Q. Okey, mencari bearing titik P dari titik Q jika bearing Q dari P ialah 235. Yang diberikan dalam rajah ini adalah sebagai pusatnya adalah P ini. P ini sebagai pusat. Q dari P 200. Okey ya, saya tulis baik semula. Q dari P. Q dari P kita dapat Q dari P. P ni sebagai pusat kita ada 235 darjah bearingnya. Okey, 235. Soalan dia P dari Q. P dari Q. Berapa? Itu soalan dia. Betul. Jadi kita kena jadikan dari Q ini sebagai pusat. Kalau kita tengok dari P sebagai pusat. Kalau dari Q, maknanya kita kena jadikan Q ini sebagai pusat. Pusat mesti selari ikut utara juga. Macam tu. Ni selari jadi ini utara. Ya?
Okey. P dari Q, maknanya kita ikut daripada satah utara itu ikut arah jam, maka inilah dia punya sudutnya. Saya labelkan dia sebagai theta untuk sudut P dari Q. Jadi sini. Macam mana kita nak tahu jawapannya? Okey, ni adalah ulang kaji balik. Jika ada garis selari, kita ada satu garis yang memintasnya. Garis ini adalah garis selari. Sudut di sini sama dengan sudut di sini. Kita namakan dia sebagai sudut selang seli. Jadi kalau sini theta, sini juga sudutnya adalah sudut theta. Sama. Ya. Kita tahu bahawa daripada sini ke sini adalah 235. Jadi theta sama dengan, ini ke sini berapa? 180. Jadi 235 darjah tolak 180 darjah. 55 darjah. Okey, sudut di sini adalah 55 darjah. Jadi kita boleh tulis bearing P dari Q, maknanya Q sebagai pusat sama dengan, bila bearing mesti ada 3 digit. Yang ini 55 darjah. Kita kena tambah kosong depannya. 055 darjah. Itu adalah bearing P dari Q. Kita pergi contoh soalan yang kedua. Ya? Yang ini kita ada rajah bentuknya segitiga ni. Rajah di bawah menunjukkan 3 titik P, Q, R. Kita ada P, Q dan R yang terletak pada satah mengufuk. Q terletak ke arah utara P. Dalam soalan bearing ini kita kena lukis. Kalau tak lukis tak nampak. Q terletak arah utara P. Maknanya yang PQ ni, garis PQ ni, okey, saya teruskan macam tu. Ini adalah arah utara. Sebab arah utara ni penting di mana kita nak mulakan untuk mengambil sudut, ya. Okey. Cari bearing P dari R. Dari R. Okey, saya label. Dari R, maknanya R itu sebagai pusat. Okey, R sebagai pusat. Jadi kita kena lukiskan garisan yang selari. Okey, arah utara tu selari pada titik R. Kalau utara dia macam ni, kita tarik ke bawah, selari pada titik R, itu pakai pusat. Okey, selari. Ni utara juga. Baru kita nampak. Jadi soalan dia bearing P dari R, bearing P dari R, maksudnya kita kena ambil ukuran dari utara ni, nampak, dari sini ke sini. Okey, bearing P dari R. Jadi beberapa asas sudut kita kena tahu. Okey, sudut di sini kita tengok, sudut di sini adalah sudut selang seli. Kita kena tahu sudut di sini sama dengan sudut di sini. Okey, untuk mencari sudut di sini kita tahu ni adalah bentuk segi 3. Sudut di sini berapa? Okey, hasil tambah semua sudut dalam segitiga adalah 180. Jadi sudut di sini adalah 180 darjah tolak 20 darjah tolak 40 darjah. Kita akan dapat 120 darjah. Okey, di sini adalah 120 darjah sudut di situ. Jadi di sini juga adalah 120 darjah. Okey, jadi yang ini adalah garis lurus. Sini kita tahu adalah 180 darjah. Bearing, ni dah tahulah, kita campurkan je sudut tu. Jadi bearing P dari R sama juga dengan 180 darjah campur 120 darjah sama juga dengan 300 darjah. Boleh? Itulah untuk soalan atau contoh yang kedua. Kita pergi contoh soalan yang ketiga. Yang ini, untuk soalan yang ketiga ini kita tak ada rajah. Bila tak ada rajah, kita kena lukis rajah. Kita baca dulu soalan. Sebuah bot berlepas dari pelabuhan A ke pelabuhan B dengan bearing 120 dari A. Kemudian bot itu meneruskan perjalanannya ke pelabuhan C yang berada di selatan B. Diberi sudut A, CB 22 darjah. Cari bearing
pelabuhan C dari pelabuhan A. Okey, kita buat dulu satu pelan-pelan. Buat berlepas dari A ke B. Kita kena lukis dulu. Okey. Katakan kita ada macam tu. Ni utara. Ni katakan adalah titik. Ni adalah dari A. Ni adalah titik A. Okey, dia berlapas 120. 120 lebih kurang macam inilah sudahnya. Saya lakarkan saja. 120. Okey, macam tu. Okey, ke pelabuhan B. Ini titik B. So, titik B. Sini juga kita kena buat utara selatan yang nanti tak tahu. Okey, ini titik B. Okey, pelabuhan B. Dengan bearing 120. Maksudnya dia punya jarak gini adalah 120 darjah. Boleh? Ya? Okey. Kemudian buat itu meneruskan perjalanan ke pelabuhan C yang berada di selatan. Diberi sudut ACB, ACB. Maknanya ini titik C. Kita garis ini ke sini. Okey, sudut ini C. Okey, sudut di sini. Sudut di situ adalah 22 darjah. Okey, cari bearing pelabuhan C dari pelabuhan A. Maknanya dia nak ni. Dia nak dari sini ke sini. A sebagai pusat dari A. Nak tahu C. Boleh. Okey, kita tengok dulu. Kita tengok dulu sudut selang-seli. Dia mesti ada sudut selang-seli. Kita ada 120 kat sini. Selang-selinya di mana? Di sini. Sini adalah 120 juga. Itu 120 darjah. Jadi yang daripada sini ke sini kita tahu 120, sini yang kita tak tahu. Okey, kita boleh tahu di sini melalui segitiga yang kita lukis. Kita tahu sudut di sini dalam segitiga ada 180 darjah. Sudut di sini kita ada tolak 120 darjah dan sudut di sini diberikan 22 darjah. Kita akan dapat sudut di sini adalah 38 darjah. Jadi bearing pelabuhan, pelabuhan C dari pelabuhan A sama dengan 120 darjah campur 38 darjah. Kita akan dapat 158 darjah. Itu untuk bearing pelabuhan C dari pelabuhan A. Cukup 3 contoh yang saya berikan. Rasanya soalan ini adalah soalan kertas 1, soalan objektif. Walaupun soalan objektif, pastikan kita boleh buat dengan langkah-langkah yang diberikan. Pastikan pertama, ambil utara itu sebagai pusat permulaan mengikut arah jam untuk mencari kedudukan. Tentukan juga dari arah mana kita ambil ukuran. Boleh? Harapnya boleh.